Kita nak memilih pemimpin yang betul-betul boleh memimpin negara kita. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Dr. Adam Zubir, Doktor Kewangan Anda. So kali ini saya nak sentuh tentang topik tiket pulang mengundi sangatlah mahal dan rata-rata daripada masyarakat kita, terutamanya pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi, mereka menjadi satu beban kepada mereka kalau mereka nak pulang ke tempat tinggal mereka, terutamanya bagi mereka yang tinggal di Sabah dan Sarawak. Baru-baru ni pun tim saya sendiri pun cakap kalau dia nak balik mengundi, dia tinggal kat Sarawak. Kalau tim saya ni nak balik ke Sarawak, kos flight tiket sahaja untuk pergi dan pulang bersamaan dengan RM1,000. Hampir RM1,000 kalau nak balik mengundi pada 19 November. So RM1,000. So saya tanya kepada anda, RM1,000 ni murah ke mahal? Hanya untuk balik, hanya untuk mengundi. Ini kalau kita cakap tu staff saya yang dah bekerja. Cuba anda bayangkan, mahasiswa-mahasiswi nak cekau RM1,000 kat mana? Kadang-kadang duit PT-PTN yang kita dapat pun cukup-cukup makan je untuk cover our monthly expenses. Ini apatah lagi kalau nak pulang ke Sabah ataupun Sarawak. Melainkan anda ada sponsor lah daripada father mother Pharma, dan tak ada masalah. Kalau bagi student-student B40 misalnya, kalau mereka nak pulang, mereka sendiri kena ikhtiar dan dapatkan duit tersebut hanya semata-mata untuk mengundi di tempat kelahiran mereka. Pandangan saya sendirilah. Yang pertama, wajar untuk kerajaan yang berkaitan untuk at least sponsor perjalanan mereka ni balik. Sebab kalau betul-betul lah kita nak mengundi, mati-mati nak juga mengundi akhir tahun ini, pada bulan November, kena ada some sort of like incentive kepada mereka ni supaya mereka boleh balik. Kalau tak, mereka nak bayar RM1,000, terutamanya mahasiswa-mahasiswi ni, mana mereka nak dapatkan duit tersebut? Itu yang pertama. Dan yang kedua, satu, rasa beban dari segi kewangan. Yang kedua, zaman sekarang ini kalau kita nak pilih pun, anda tengok parti-parti yang terlibat sekarang ini. Saya sendiri pun bila saya tengok parti-parti yang terlibat, pilihan yang ada sekarang ni amat sukar untuk saya membuat pilihan. Sebab saya tengok bila parti A ni macam bagus, tapi ada problem. Parti B pula nampak macam tak bagus, tapi ada benda yang bagus. Parti C pun, sebab kita tidak ada satu gagasan ataupun satu parti yang betul-betul kuat. Yang betul-betul saya sendirilah yakin boleh mentadbir negara Malaysia ini. Tu faktor yang kedua. So satu, kos kewangan yang tinggi. Kedua, parti pun tak adalah yang betul-betul nampak, yang betul-betul kuat lah. Itu maksud saya. So akibat daripada dua faktor yang saya dah kongsikan kepada anda, yang pertama, kos kewangan ni. Yang kedua, parti politik yang nampak macam berpecah belah ini, yang tidak ada gagasan yang betul-betul kuat. Akibat daripada itu, banyaklah daripada rakyat-rakyat kita ini, again disclaimer siap-siap, saya tak mewakili suara semua orang, tapi based on orang yang saya berjumpa, mereka rasa tak berbaloi untuk mereka balik spend duit ribu-riban tersebut hanya untuk mengundi. Tapi ni ada plot twist sedikit. So plot twistnya di sini. Saya kat sini, walaupun saya tahu kos nak balik tu tinggi, terutamanya untuk mahasiswa-mahasiswi, yes, kalau kerajaan sekarang ini boleh memberi insentif, itu sangat-sangat baguslah supaya semua orang boleh pulang untuk mengundi. Tetapi jika mahasiswa-mahasiswi tak mampu nak balik, saya at least bagi mereka yang dah pun bekerja, bagi mereka yang dah ada kerjaya, dan bagi mereka yang dah ada duit, mungkin dah ada duit simpanan yang cukup, saya galakkan dan saya sarankan anda semua untuk pulang ke tempat masing-masing anda dan undilah, buat pilihan. Saya tengok statistik pada PRU yang ke-14 pada tahun 2018. Saya amat-amat terkejut di mana ada satu kawasan yang mana jumlah orang yang mengundi, jumlah orang yang mengundi lebih sedikit berbanding dengan jumlah orang yang tak mengundi. Saya bagi contoh let's say lah, jumlah orang yang mengundi 10,000, tapi jumlah orang yang tak mengundi 15,000. Maksudnya, undi itu sah ke tak sah? Less than 50% saja yang mengundi, dan mana-mana parti yang menang tersebut is not a legit. Tempat tersebut dimenangi oleh seseorang individu yang mungkin tidak dapat majoriti pun. Mungkin masyarakat di tempat tersebut tak nak pun individu tersebut untuk menang kerusi parlimen ke DUN dan sebagainya. Poin dia, kena mengundi. Walaupun anda rasa, siapalah saya hanya mewakili seorang individu. Tapi saya nak anda semua fikir, cuba anda bayangkan semua rakyat
rakyat Malaysia ataupun majoriti rakyat Malaysia mempunyai pemikiran yang sama. Oh, siapalah saya? Hanyalah satu undi saja. Dan benda ni dia macam virus tau. So ramai orang berfikiran sebegini rupa, maka orang yang keluar mengundi tak banyak. So bila orang yang keluar mengundi tak banyak, kerajaan yang bakal ditubuhkan nanti adalah kerajaan yang tak mewakili semua rakyat. Okay, tak mewakili pilihan semua rakyat. Poin dalam video ini adalah bagi mereka yang betul-betul mampu, saya sarankan anda keluar mengundi. Okay, ini bagi mereka yang duduk jauh. Okay, yang kena keluar ratusan ribuan ringgit hanya untuk mengundi. Tapi bagi mereka yang tempat mengundinya itu adalah tempat tinggal anda, anda memang pilih untuk tak mengundi, pilih untuk main PS5 ke, main Xbox ke, ataupun pilih untuk main bola dan sebagainya, bagi saya itu adalah tindakan yang tak bertanggungjawab. Kita nak memilih pemimpin yang betul-betul boleh memimpin negara kita. Walaupun ramai masyarakat kita yang tak bersetuju sebab musim mengundi ni berlaku ketika musim banjir. Tetapi biarlah susah macam mana sekalipun, kita harus melaksanakan tanggungjawab kita keluar mengundi. Saya nak bagi satu kisah lah. Nenek saya sendiri. Nenek saya tahun ini berumur 88 tahun. Memang nenek saya ni sejak zaman merdeka sampai sekarang ini tak pernah miss pun mengundi. Ini saya cakap orang-orang yang tua. So orang-orang tua pun keluar mengundi. Tetapi ramai orang-orang tua ini, mereka tak tahu banyak parti. So mereka tak ada akses kepada social media. Mereka tidak ada akses kepada YouTube. Mereka tidak ada akses kepada maklumat. Okay, maklumat yang sedang berlaku sekarang ini. Mereka hanya tahu satu parti atau dua parti maksimum. Itu sahaja. Tapi anda, orang-orang muda, terutamanya subscribers di channel YouTube Dr. Adam Zubir, anda tahu apa yang sedang berlaku dalam negara kita sendiri. So anda, kalaulah orang tua pun yang umur 88, umur 90, 95 tahun keluar mengundi. Orang-orang muda ni yang sepatutnya keluar mengundi sebab anda bukan saja ada maklumat yang betul, yang kedua anda ada tenaga dan kudrat untuk pergi mengundi, dan yang ketiga kita nak pastikan kita pilih pemimpin yang boleh memimpin generasi kita, bukannya generasi mak, ayah ataupun atuk nenek kita. So, saya di sini sekali lagi nak ingatkan kepada semua rakyat Malaysia, bersama-sama melaksanakan tanggungjawab kita untuk kita pergi mengundi untuk PRU ke-15 ini. Dan saya harap kita semua dapat memilih pemimpin yang bertanggungjawab dan pemimpin yang boleh membimbing negara kita ke arah negara yang maju. Itu saja video daripada saya, dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir, hit that subscribe button supaya setiap kali saya release video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, kredit kad, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, hanya pergi kepada YouTube channel saya Dr. Adam Zubir, klik pada butang playlist. Dekat situ tim saya dah susun baik-baik topik-topik yang anda boleh binge watch. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang komen, sila nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda nanti.